Assalamualaikum, apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ni, kita bagi tajuk, siapa lelaki yang dia tegur tu? Dalam video kali ni, kita ada dua cerita tau. Cerita yang pertama, kita bagi tajuk, siapa lelaki dalam lift tu? Dan cerita kedua pula, kita bagi tajuk, sosok siapakah itu? Macam lebih kurang lah kan? Okey, kisah yang pertama ni, dia bagi tajuk, siapa lelaki dalam lift tu? Jadi kita bagi nama samaran dia sebagai Fatih. Pada masa tu, Fatih ni dah beberapa bulan dah tinggal ataupun menyewa dekat sebuah pangsapuri. Katanya pada masa tu dia menyewa dengan dua orang kawan sekerja dia. Pangsapuri tu pula ada dekat je dengan pekan kecil dekat pinggir bandaraya. Walaupun sebenarnya pangsapuri tu agak jauh jugalah daripada tempat kerja dia. Tapi sebab katanya persekitaran dekat situ cukup tenang, lepas tu damai, seronok jugalah tinggal dekat situ. Tambah pula kawasan tu tak sesak. Bezalah dengan kediaman yang lama dulu tu. Sebab katanya kediaman yang ditinggal dulu tu bukan main bising lagi. Dah lah bising dengan kenderaan, dengan manusianya lagi. Ya kan tak selesa kan. Tinggal yang pangsapuri yang ini rasa selesa sikit. Tenang je. Fatih ni cakap kalau dulu diorang ni rasa macam tension je. Yelah siang malam tak ada beza langsung. Daripada jiran tetangga dia, sampailah geng-geng mak rempit sana. Malam-malam minggu mesti berlumba. Berum sana, berum sini kan. Katanya memang tak aman lah duduk situ. Sebenarnya dia dengan kawan-kawan serumah dia ni jenis yang pulang lewat. Yelah kerja sampai lewat malam macam tu kan. Jadi seharian dah kerja, bila dah sampai rumah tu mestilah nak berehat, nak tidur dengan lena, tak ada gangguan. Tapi bila banyak sangat gangguan macam tu, katanya diorang ni macam susah jugalah nak tidur. Hari-hari tu jadi tak cukup tidur macam tu. Sampaikan pagi hari tu pergi office mesti akan mengantuk punya. Jadi pangsapuri yang dia menyewa ni sebenarnya ada 18 tingkat tau. Dan Fatih dengan dua lagi kawan dia tu menyewa dekat tingkat 15. Katanya nasib baik jugalah lift dekat pangsapuri sana sentiasa berfungsi dengan baik. Yelah kalau tak haru jugalah kan nak kena panjat tangga tu sampai ke tingkat 15. Tak ke berpeluh, bukan berpeluh je tau, tapi dah sampai tingkat 15 sana belum tentu lagi ada nafas ni punyalah penat. Jadi katanya salah satu faktor yang menyebabkan pangsapuri kat sana tu terjaga dengan baik mungkin sebab penduduknya tu tak ramai sangat. Dekat blok yang dia menyewa tu pun banyak lagi rumah kosong. Yelah diorang fikir mungkin lokasinya tu yang agak jauh sikit daripada pusat bandar. Jadi kuranglah jadi tumpuan kan. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu dia balik lewat malam tau. Sebab katanya dia nak kena selesaikan settle tugas-tugas dia dekat office dulu. Lepas tu pergi makan pula dengan member dia dekat bandar. Dah tu barulah balik rumah. Satu hal lagi, memang sebenarnya dia sengaja pun nak balik lewat malam macam tu. Yelah sebab kawan-kawan serumah dia semuanya balik kampung. Kalau dia balik awal pun nanti kan bosan pula duduk sorang-sorang kan. Tak ada kawan nak menyembang katanya. Jadi dah settle semua kerja. Dah tu pergi makan dengan kawan-kawan. Dia pun on the way lah balik ke rumah. Sampai je dekat rumah tu, dekat pangsapuri yang dia tinggal lah, dia pun matikan enjin kenderaan dia. Dah tu terus pergi ke arah lift yang ada dekat lobi sana. Dah tekan lift tadi, dia pun duduk menunggulah kan lift tu sampai. Sambil menunggu lift tu sampai, katanya sempat jugalah dia tengok ke arah jam. Dan jam menunjukkan pukul 12.30 malam pada masa tu. Tak lama lepas tu, ting, pintu lift terbuka. Dia pun apa lagi? Terus masuk ke dalam lift. Lepas tu tekan butang 15. Masa lift dah jalan tu, dia pun berdiri macam tunggulah kan nak sampai dekat rumah dia. Sambil-sambil tu dia perhati je lah butang lift tu daripada satu bergerak kan. Dan tiba-tiba lift yang dia naik pada masa tu terbuka pada tingkat 2 tau. Bila dah lift terbuka tadi, dia nampaklah ada seorang lelaki tua ni, yang mana Fatih ni fikir lelaki tu mungkin dalam umur separuh abad macam tu lah. Memang dah tua lah lelaki tu. Dah tu si Fatih ni dia tengok ke arah lelaki tadi, dia pun tersenyum lah kan, tersengih macam tu, sambil-sambil dia mengundur beberapa langkah ke belakang. Maksudnya nak bagi ruang kepada pakcik tu supaya masuk ke dalam lift lah kan. Dah Fatih pun tanya, pakcik nak pergi tingkat berapa? Jarinya tu dah get ready dah nak tolong pakcik ni tekan lift sana. Tapi pakcik ni
tak jawab apa tau. Diam aja. Tapi pada masa tu pakcik tu angkat tangan dia sambil-sambil meluruskan kelima-lima jari dia tau. So apa yang Fatih ni faham pada masa tu, oh mungkin dia nak pergi ke tingkat 5 tak. Jadi Fatih pun pergilah tekan dekat butang 5 sana. Masa tu sempat jugalah si Fatih ni macam jeling-jeling kat arah pakcik ni kan. Dan dia perasan yang pakaian pakcik ni nampak macam lusuh sangat. Lepas tu macam renyuk-renyuk macam tu tau, tak bergosok lah. Dalam fikiran Fatih ni, dia nak bertanya lah juga, pakcik ni dari mana kan, duduk dekat tingkat berapa. Kononnya macam nak ajak menyembang lah. Tapi dipikir-fikir balik, alah kalau menyembang dalam lift ni pun tak sempat nak menyembang panjang pun. Yelah dia daripada tingkat 2 nak pergi tingkat 5 sekejap sangat kan. Jadi Fatih ni pun batalkanlah niat dia. Dalam masa yang sama juga Fatih ni pergi bersandar dekat dinding lift sana sambil-sambil menunggu lift tu sampai ke tingkat 5. Dalam beberapa minit macam tu, Fatih ni mula pelik tau. Berkerut je dahi dia duk fikir, pelik, kenapa lift ni tak sampai-sampai ke tingkat 5 Padahal tingkat 2 ke tingkat 5 tu tak adalah macam, yelah tinggi sangat kan, sepatutnya sekejap je. Tak adanya nak sampai 5 minit nak pergi ke tingkat 5 sana. Tapi ini rasanya dah lama. Kenapa tak sampai-sampai dekat tingkat 5 ni? Ke lift ni sangkut? Atau ada masalah lain? Dia macam tu lah dia punya fikir kan. Jadi masa tu Fatih ni pun tegurlah pakcik tadi. Dia cakap macam ni, maaf pakcik, biar saya tengok butang lift ni sekejap. Saya rasa macam ada masalah ni. Yelah kalau minta izin macam gitu kan, yelah sopan lah sikit. Daripada kita ni orang muda, lepas tu nak berjalan depan orang tua kan, tak semengah je jalan macam tu kan. Tapi pada masa tu lelaki tua tadi hanya mendiamkan diri tau. Cuma pakcik tu macam bagi ruang lah pada Fatih ni. Lepas tu dia melangkah ke belakang sikit. Bila Fatih dah sampai dekat butang, bila Fatih dah mendekati butang tadi, dia pun tekan nombor 5 tu berulang kali tau. Tapi yang peliknya, semua butang yang tertera dekat situ menyala bersilih ganti. Jadi Fatih tadi pun mula panik. Masa tu tak payah cakap lah, katanya muka dia ni dah pucat lesi dah. Yelah dia takut sebenarnya, dia takut lift tu rosak. Habislah dia kan, mesti dia yang akan dipersalahkan. Ya kan dia yang pergi tekan butang 5 tu banyak kali sangat. So Fatih ni pun cuba cool down, cuba kawal perasaan dia. Lepas tu dia cakap dengan pakcik tadi, saya rasa lift ni rosak pakcik, dari tadi lagi tak sampai-sampai ke tingkat 5. Dalam masa dia cakap macam itu kan, pakcik tu jari dia ni masih lagi menekan butang 5 tu tau. Tapi bila Fatih dah cakap macam gitu dan pakcik tadi tetap juga senyap, tak bersuara langsung. So Fatih pada masa tu dia pun tolehlah ke belakang kan, nak tengok ke arah pakcik tu. Dan tiba-tiba pakcik tu hilang tau. Right time tu apa lagi, jantung dia ni tak payah cakap lah, dudap. Fatih punya terkejut sampai clue dekat situ, kaku tau. Yelah tiba-tiba je lelaki tua yang ada dalam lift dengan dia, yang dia duduk sapa beberapa kali dah tu, dah bercakap kan, tiba-tiba je boleh hilang. Mana pula pakcik ni? Macam gitulah dia bisik dalam hati dia. Dalam masa yang sama juga, badan dia ni mula dah keringat dah, berpeluh satu tubuh, menggigil katanya ketakutan. Masa tu memang dah tak fikir panjang lagi dah. Apa yang terlintas dalam fikiran dia baru je berhadapan dengan satu situasi yang tak pernah dia terfikir sebelum ni. Jadi dia pun pergi tekan loceng kecemasan beberapa kali tau. Yelah dengan harapan adalah orang dekat luar sana mendengar ke apa kan. Masa dia pergi tekan butang loceng tu, sambil-sambil tu jugalah mulut dia ni terkumak-kamit dia baca ayat suci Al-Quran. Dan tak lama lepas tu, katanya dalam beberapa saat macam itulah, lift tadi bergerak naik balik. Dan lift tu terbuka dekat tingkat 5 tau. Dah tak fikir panjang lagi dah, dia pun terus keluar daripada lift tu dan berlari pergi ke arah tangga. Yelah walaupun terpaksa daki tangga tu banyak jugalah kan. Sekarang ni dekat tingkat 5, dalam 10 tingkat jugalah dia kena daki. Tapi pada masa tu dia memang dah tak peduli dah. Dia tak akan naik balik ke dalam lift yang sama, yang mana kemungkinan dia akan dapat pengalaman yang sama kan. So katanya dia rela pergi daki tangga sana daripada naik balik ke lift tu. So sampai je dekat rumah tadi, katanya baju dia memang basah lecun lah dengan peluh. Dah masuk je dekat dalam rumah, dia terus kunci pintu. Lepas tu dia cuba untuk tenangkan diri. Dah lah dia duduk sorang-sorang kat rumah masa tu. Yelah member dia lain kan semuanya balik kampung. Jadi dia pun duduk berpeluk tubuh sambil-sambil menggigil ketakutan. Masa tu lah dia mula berfikir balik,
siapalah lelaki misteri tadi. Betul ke apa yang dia baru je alami tu kan? Tambah pula sebelum-sebelum ni tak pernah dia alami benda-benda macam gitu. So pada malam tu dia buka ayat suci Al-Quran, barulah dia boleh tidur. Katanya sampai pagi jugalah dia buka Al-Quran sana. Esok paginya tu dia jumpa dengan Abang Salam, yang mana Abang Salam ni sebenarnya pengawal keselamatan dekat Bangsa Puri tu. Jadi Fatih tadi pun terus bertanya, lepas tu berceritalah apa yang dah berlaku dengan dia pada malam tadi kan. Dah tu Abang Salam cakap apa? Oh, kau pun kena juga Sambil tu Abang Salam tadi pandang je ke wajah Fatih tanpa rasa bersalah tau. Jadi Fatih tadi dia diam je lah. Dia tengok je ke arah Abang Salam tu kan. Yelah kot-kot lah boleh tahu cerita apa cerita di sebalik lelaki tua tu. Dah tu Abang Salam tadi pun buka cerita. Dia cakap sebenarnya dekat tingkat 5 dulu ada satu kes bunuh diri. Ada seorang lelaki tu dia terjun daripada bangunan. Katanya dia stres sebab diburu dengan alung. Lepas tu ramai jugalah yang terserempak dengan dia. Yelah dia yang dah tak bernyawa tu lah maksudnya kan. So Abang Salam tadi pun pesan lah untuk keselamatan, katanya tak payahlah nak balik lewat-lewat malam sangat, ataupun kalau terpaksa juga balik lewat malam tu pastikan ada teman. Itulah pesannya. Jadi Fatih tadi pun macam terkejut lah juga. Yelah sebelum-sebelum ni dia tak pernah kena dan dia orang sendiri pun tak pernah tahu cerita ni. Dah tu sekali fikir yang dia keluar tadi daripada lift kan tingkat 5. So pada masa tu dia fikir lepas kawan-kawan dia balik nanti dia akan cerita benda ni. Sebab kawan-kawan dia tu pun sama macam dia jugalah, selalu sangat pulang lewat malam. Yelah sekurang-kurangnya lepas ni diorang semua boleh berjaga-jaga kan. Dah tu dia pun on the way nak pergi kerja. Masa dekat kereta tu macam-macam lah dia fikir, nak kena pergi cari rumah lain ke nak menetap je dekat situ, kan dah tahu kan. Tapi sekali fikir tak sanggup lah juga nak kena hadap benda yang sama lagi lepas ni. Lagipun dia memang tak akan balik awal dekat rumah lepas ni, sebab kerjanya tu memang sampai lewat malam. Okey, kisah yang kedua dibagi tajuk Sosok Siapakah Itu? Tu. Okey, kita bagi nama samaran dia ni sebagai Halim. Jadi Halim ni dia ada seorang kawan rapat dekat kampung sana, namanya Hilmi. Dia memang rapat daripada kecil lagi. Yelah dia orang ni sebaya, dah tu belajar dalam kelas yang sama. Dan keluarga masing-masing pun cukup kenal antara satu sama lain. Selalu sangatlah bertandang ke rumah dia, ke rumah Hilmi sana kan. Dan keluarga Hilmi tu pun datang ke rumah Halim. Yelah orang kampung, pimai-pimai tangtu juga kan. Katanya jarak antara rumah Halim dengan rumah Hilmi tu pun tak jauh mana. Keluarga Hilmi pun dah biasa sangat dah dengan dia. Bukan setakat pergi makan minum je kat rumahnya. Malah kadang-kala tu dia pun bermalam juga dekat rumah mereka. Katanya antara salah satu sebab kenapa Halim ni suka sangat pergi rumah Hilmi, sebab ayah Hilmi ni adalah seorang bomoh. Kalau Halim ada dekat rumah Hilmi je, dia boleh tengok macam-macam ragam pesakit tau. Dah tu boleh tengoklah kepakaran ayah Hilmi ni dalam mengubatkan orang. Dia suka benda tu. So dekat kampung dia tu, ayah Hilmi memang cukup terkenal. Sebut je nama Tok Murad, mesti semua orang tahu. Pesakitnya pula bukannya datang daripada penduduk dekat-dekat sini je, tapi datang daripada serata negeri tau. Jadi apa yang Halim ni nak ceritakan kat sini, katanya Pak Murad punya cara untuk mengubatkan pesakit dia tu sangat unik. Dan dari apa yang dia nampak, Pak Murad ni langsung tak pernah gunakan ayat-ayat suci Al-Quran tau. Pak Murad ni cuma baca mentera je, yang mana Halim ni sendiri pun tak faham sangat bahasa apa yang Pak Murad ni bacakan. Ada satu hari tu, Halim ni dapat berita yang kata Pak Murad tadi sakit tenat. Yelah sebab Halim ni kan boleh kata rapat lah dengan keluarga Pak Murad ni. Selalu pergi makan sana, pergi tidur sana kan. Jadi Halim dengan keluarga dia ni pun bercadang untuk pergi ziarah Pak Murad. So ada satu malam tu lepas solat Isyak, Halim dengan mak dia, dengan ayah dia berjalan kaki pergi ke rumah Pak Murad. Jadi katanya jarak antara rumah Pak Murad dengan rumah diorang ni semua lebih kurang dalam 400 meter. Masa tu ayah dia bawa satu lampu suluh dekat tangan, dan ayah dia lah yang ada dekat depan sana jadi pemandu jalan kan. Yang Halim dengan maknya ni cuma turut dekat belakang je. Pada masa tu ayah dia ni saja je pilih jalan pintas, yang katanya diorang nak kena lalu satu kebun kelapa sawit macam tu tau, dekat sebelah dengan rumah. Yelah alasannya apalagi kan jalan pintas, cepatlah sikit sampai.
Lagipun laluan tu sebenarnya dah tak asing dah bagi diorang. Diorang memang selalu guna jalan tu kalau nak pergi ke rumah jiran-jiran sekitarnya. Dah tu ayahnya pun bersuara lah. Ayah cakap macam ni, jarang-jarang kita jalan malam-malam macam gini, bagus juga boleh juga ambil angin malam. Yang Halim dengan maknya ni cuma diam je lah. Cuma adalah kadang-kadang tu ibunya tegur ayah dia, kata halakan lampu suluh tu ke jalan. Dia macam tak nampak lah kan. Maklum lah sekeliling dia tu hutan, semak samun, ada belukar lagi. Dia kan risau kalau lah terserempak dengan binatang buas ke, ataupun dengan binatang berbisa ke apa kan. Jadi pada masa tu, dalam diorang bertiga ni macam leka tengah berjalan tu kan, dan lalu dekat satu jalan kecil macam tu, tiba-tiba je dia terdengar ada bunyi orang berdehem beberapa kali tau. Jadi diorang bertiga ni pun terus berhenti. Ayah dia ni pula terus pergi suluh dekat arah belukar yang datangnya bunyi berdehem tu. Yelah, naklah juga tengok kok lah ada orang yang dia kenal ke apa kan. Pada masa tu, dalam sama-sama lampu suluh tadi, diorang ni nampak lah ada satu sosok ni sedang berjalan terbongkok-bongkok dekat celah-celah belukar. Dan sosok yang berjalan tu menghala ke arah diorang tau, mendekati diorang. Sebenarnya diorang tak nampak sangat lah raut wajah sosok tu, tak nampak clear pun. Tapi dia perasan, Halim ni perasan yang sosok tersebut adalah seorang lelaki. Bila dah lelaki tadi makin mendekati diorang, barulah nampak dengan clear, rupa-rupanya Pak Murad. Jadi ayah dia ni pun, siapalah Pak Murad tu kan? Ayah dia ni cakap macam ni, lah Pak Murad ke? Ingatkan siapalah tadi. Halim dengan ibu dia pada masa tu macam tarik nafas lega lah. Bila dah tahu Pak Murad yang datang, macam lega lah sikit kan. Pak Murad tadi pun tanya diorang ni, kamu nak ke mana malam-malam buta ni? Katanya suara Pak Murad pada masa tu agak sedikit garau tau, tak macam biasanya. Dah, ayah Halim tadi pun jawab sambil-sambil dia jeling ke arah Halim lah. Jawab macam ni, kami nak pergi ke rumah Pak Murad lah. Si Halim ni cakap Pak Murad tiba-tiba jatuh sakit, jadi kami nak pergi melawat lah ni. Yang Halim ni tadi cuma diam je lah, lepas tu sengih-sengih kan. Yelah, tak tahu alasan apa yang dia nak bagi. Kan tak pasal-pasal kata dia menipu pula. Dan orang yang beritahu kata Pak Murad ni sakit adalah Hilmi, anaknya Pak Murad. Takkanlah si Hilmi nak menipu pula. Lagipun benda-benda macam gini tak mungkinlah si Hilmi ni nak bawa gurau kan. Tu Pak Murad tadi jawab macam ni tau. Dia cakap, aku dah sihat dah. Sambil-sambil tu anak mata Pak Murad tadi menjeling ke arah Halim ni tau. Dalam masa yang sama, dengan tak semena-mena, si Halim ni terus berseriang satu badan tau, berdiri beroma katanya. Dan tak tahu kenapa jantung dia ni berdebar-berdegup kencang. Yelah, dia perasan yang renungan daripada Pak Murad tu pelik tau. Macam Pak Murad ni tak kenal dia. Ia katanya asing bagi dia renungan macam tu. Macam ada yang tak kenal pun ia. Bezalah dengan layanan Pak Murad pada dia sebelum-sebelum ni. Katanya Pak Murad ni memang nampak seorang yang sangat tegas. Lepas tu macam bengis macam tu lah. Tapi bila Pak Murad ni bercakap dengan Halim, dia okey je, mesra je. Dah tu Pak Murad tadi cakap macam ni tau, dah lah, hari pun dah lewat malam ni, kamu semua pergilah balik. Dihalaunya diorang ni bertiga. Sambil-sambil tu Pak Murad ni mendengus tau. Pelik jugalah bila orang bercakap lepas tu sambil mendengus ni. Jadi ayah dia tadi pun dah orang halau macam gitu, dia pun yelah, jomlah kita balik kan. Dah tu ayahnya bagi salam dekat Pak Murad ni. Tapi Pak Murad ni tak balas pun salam ayah dia. Dia terus masuk ke dalam belukar sana, lepas tu menghilangkan diri. Ayah Halim tadi pun cakap macam ni, dah, jom kita balik. Halim ni nampak tahu yang ayah dia ni macam tergesa-gesa macam tu, seolah-olah ayah dia pun perasan ada sesuatu yang tak kena. Jadi bila dah sampai rumah tadi, ayah dia terus arahkan maknya dengan dia sekali pergi masuk, basuh kaki, lepas tu mandi. Datuk Halim ni pun pergilah ke arah toilet sana kan. Dalam masa yang sama, Halim ni dengar ayah dia cakap dengan ibunya ni supaya pergi kunci pintu dan juga tingkap rapat-rapat. Dua orang akak dia yang ada dekat rumah pada masa ia kan terpinga-pinga jugalah diorang ni. Tiba-tiba je mereka bertiga ni dah sampai dekat rumah. Lepas tu nampak keadaannya macam agak kalut sikit, padahal baru sangat diorang bertiga ni keluar dari rumah tu. Datuk akaknya pun tanyalah dengan ibu dia kan, tadi kan nak pergi melawat Pak Murad, dah balik dah? Cepatnya. Cuma maknya ni tak cakap apalah. Jadi pada malam tu Halim ni tak boleh nak lelapkan mata tau, tak boleh nak tidur. Katanya tak tahulah kenapa fikirannya ni asyik dia terfikir kejadian yang tadi je. Kejap-kejap dia teringat dekat Pak Murad yang tadi. Yelah, dia fikir peliklah Pak Murad tadi.
langsung tak sama dengan Pak Murad yang dia kenal sebelum ni. Mukanya tu dah lah bengis, lepas tu tak senyum langsung. Dengusan dengan suara garaunya pun lain macam je. Dah tu bola mata Pak Murad tu agak terjegil, bulat macam tu. Memang menakutkan. Dah tu dia fikir nasib baiklah dia orang tak lama dekat situ. Kalau tak mungkin lagi rasa tak selesa lah kot. Esoknya tu Halim dapat khabar yang Pak Murad dah meninggal dunia. Datuk Halim tadi pun terus pergi ke rumah Hilmi untuk ziarah arwah ni. Yelah dalam tengah hari nanti diorang dah nak kebumikan jenazah arwah. Masa Halim ni sampai je dekat rumah Pak Murad tadi, dia nampak dah ramai dah orang yang ada dekat rumah Pak Murad sana. Yelah dengan penduduk kampung, lepas tu jiran tetangga, ramailah yang datang menziarah. Lagipun Pak Murad sendiri kan macam agak terkenal juga. Jadi Halim tadi dia terus pergi jumpa Hilmi, lepas tu ucapkan takziah. Lepas tu Hilmi cakap dengan Halim ni, cakap arwah ayah aku ni degil sikit daripada tengah hari semalam lagi. Kita orang semua dah nasihat dah supaya dia pergi ke hospital, tapi dia degil. Nampaklah wajah Hilmi tu macam sedih kan. Jadi Halim tadi pun tepuk-tepuk je lah bahu Hilmi. Tandanya macam sabar macam tu kan. Lagipun dia faham perasaan kehilangan orang yang dia sayang. Halim cuma cakap, sabarlah weh, dah Allah sayangkan dia, nanti giliran kita pula yang menyusul. Dah tu Halim tadi pun tanya dekat Hilmi ni, arwah meninggal pukul berapa Mi? Meninggal kat rumah ke? Jadi Hilmi tadi pun dia mengangguk perlahan. Lepas tu dia cakap, ayah aku dah mula terlantar, dah tak sedarkan diri masa waktu maghrib lagi. Lepas isyak kami perasan yang nadi dia dah tak berdenyut langsung dah. Dah tu pakcik aku terus telefon pihak hospital. Masa sampai tu diorang terus cek ayah aku dan dah sah dah meninggal dunia. Tiba-tiba je Halim tadi tersentap tau. Yelah cerita daripada Hilmi tu buatkan perasaan dia bercampur bau dah. Kalau betul lah Pak Murad ni dah meninggal selepas isyak, jadi siapa pula yang diorang jumpa yang ada dekat belukar semalam? Lepas tu sekali dia fikir, patutlah sosok yang dia tegur tu memang agak beza jugalah dengan Pak Murad yang sebenar. Mungkin sebab tu jugalah ayah dia ni cepat-cepat ajak dia orang ni semua balik. Lepas tu suruh ibu dia pergi kunci pintu, kunci tingkap, dan masuk dalam rumah tu pun pergi basuh kaki, mandi semua kan. Mungkin pada masa tu ayah dia dah tahu dah itu tu sosok apa, tapi dia tak naklah bagi tahu apa isteri dengan anak-anak dia kan. The end. Terima kasih semua sebab sudi dengar dan saya harap korang terhibur. Walaupun cara penyampaian kita ni macam agak lain lah sikit daripada biasa kan. InsyaAllah kita akan kembali kepada asal selepas raya nanti. Lambat lagi lah tu. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.